Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 28 Januari 2024. Kerajaan Sabah memperuntukkan RM56.75 juta untuk Badan Keagamaan Bukan Islam Sekolah Mubalik Jenis Kebangsaan dan Persendirian di Sabah tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata peruntukan itu meningkat RM2.7 juta berbanding RM54.05 juta tahun lalu. Datuk Haji Ji menyatakan daripada RM56.75 juta itu, sebanyak RM24.15 juta diperuntukkan untuk sekolah-sekolah terbabit dan RM32.6 juta lagi untuk pelbagai badan keagamaan bukan Islam. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian Festival Tarian Naga, Unicorn dan Singa sempena Tahun Baharu Cina 2024 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Datuk Haji Ji memaklumkan kerajaan negeri juga memperuntukkan bantuan RM1.5 juta untuk membekal kepala singa di seluruh Sabah tahun ini. Katanya penyerahan bantuan tersebut sempena Tahun Baharu Cina jelas menunjukkan komitmen kerajaan negeri yang sentiasa menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam semua aspek, terutamanya dalam penyaluran peruntukan dan sumbangan bagi memastikan rakyat dapat meraihkan perayaan masing-masing. Sempena Tahun Baharu Cina pada 10 Februari ini, Datuk Haji Ji mengajak semua rakyat Sabah, termasuk masyarakat Tionghoa, agar terus bersama-sama kerajaan membangun dan memajukan negeri ini. Program Aspirasi Air Hijau Inisiatif Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP merupakan langkah proaktif dalam usaha melestarikan amalan hijau dan menyokong pembangunan lestari di negeri ini. Usaha itu juga selaras dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 2021-2025 Dasar Lanskap Negeri Sabah dan inisiatif KKTP ke arah masyarakat rendah karbon. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi yang menyambut baik program itu berkata, inisiatif berkenaan sekaligus menyediakan panduan kepada pelbagai pihak bagi membantu mencapai pembangunan lestari ke arah persekitaran hijau yang berdaya huni. Satu usaha untuk menyedarkan masyarakat betapa kita semua ni, setiap unit ini boleh berganding bahu, boleh bekerjasama dalam memastikan apa yang kita hadapi sekarang ini daripada konteks pemanasan global itu dapat kita kurangkan. Jadi saya fikir ini merupakan salah satu program yang baik untuk masyarakat. Datuk Suryadi yang juga Adun Tanjung Batu ditemui pemberita dalam perasmian program Libat Urus Komuniti Majlis Perbandaran Tawau MPT 3.0 2024 Aspirasi Air Hijau di Taman Awam Muhibah. Sementara itu, Presiden MPT Joseph Fang berkata program ini bertujuan mendidik serta menerapkan nilai-nilai budaya hijau kepada masyarakat selain meningkatkan kelestarian alam sekitar di samping mendekatkan lagi pihak berkuasa tempatan PBT kepada jabatan dan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta komuniti. Sempena program ini turut diadakan penanaman lebih 100 pokok dan pelepasan bobolan lumpur bagi menguraikan bahan-bahan buangan yang menyebabkan pencemaran air di kolam Taman Awam Muhibah. Pengamal media perlu memainkan peranannya dengan menyiarkan berita yang tepat dan sahih. Ini kerana laporan dan tulisan wartawan mampu bertindak sebagai ejen perubahan kepada pemikiran masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pengamal media menjadi medium untuk menjelaskan perkara sebenar yang berlaku di sebalik isu yang ditularkan di media sosial. Pengamal media juga bertanggungjawab menyampaikan maklumat sahih selain berperanan menghebahkan usaha dan pencapaian positif kerajaan masa kini. Kita mahu bahawa perkara-perkara yang baik sebenarnya banyak di negeri Sabah ini yang harus juga kita viralkan dan kita maklumkan kepada rakyat dan kemudian kita serahkan kepada rakyat untuk menilai sama ada kerajaan telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik ataupun sebaliknya. Datuk Nizam ditemui media dalam Majlis Malam Mesra Media Zon Tawau.
Sementara itu, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata pihaknya mengalu-alukan pengamal media membuat permohonan kad perakuan media agar mereka lebih jelas tentang etika dan peranan media. Kita menasihatkan rakan-rakan media kita di sana yang ada saluran-saluran media tersendiri ya, sama ada yang online lah terutamanya yang di atas talian supaya mendaftar dengan Jabatan Penerangan. Ini bukan saja bukanlah bermaksud kita nak mengawal ya, kita nak menyekat dan sebagainya, tapi dia lebih kepada supaya kita mudah untuk menyelaras sekiranya ada apa-apa juga program ya di peringkat kerajaan supaya dapat maklumat yang tepat. Kegembiraan sambutan perayaan Tahun Baharu Cina akan dikongsi bersama 6,000 individu melalui program bantuan bakul makanan sempena Tahun Baharu Cina. Ia sekaligus menyantuni masyarakat pelbagai kaum dalam kawasan Parlimen Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin berharap pengagihan bantuan tersebut dapat meringankan beban terutama golongan memerlukan. Dan juga saya pun juga buat pengedaran kepada kumpulan warga emas melalui 4 NGO warga emas dekat parlimen saya, dan lepas tu yang ada balance ni saya pun juga memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada jasa bakti seperti RTM dan juga ahli-ahli media yang lain. Datuk Chan yang juga Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi ditemui RTM selepas mengagihkan bakul makanan kepada pengamal media di Jabatan Penyiaran Sabah. Jelasnya pengamal media wajar dihargai kerana berperanan penting dalam penyebaran maklumat tepat dan sahih kepada masyarakat. Tabika Perpaduan akan terus memainkan peranan untuk menyalurkan pendidikan awal kanak-kanak sebelum melangkah ke alam sekolah rendah. Dalam masa sama, pusat didikan itu juga akan menerapkan semangat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kanak-kanak yang menjadi asas kepada pembentukan integrasi nasional. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional GPNIN Sabah, Jessica Basat berkata, pihaknya akan terus memastikan tabika perpaduan menjadi pusat didikan dengan pengasuh berkemahiran bagi membimbing kanak-kanak memperoleh pendidikan awal. Ia seiring usaha pihaknya melahirkan kanak-kanak berpendidikan sekaligus mempunyai nilai-nilai perpaduan berteraskan prinsip rukun negara. Beliau berucap dalam program Pintar Kreatif dan Convocation Tabika Perpaduan Bandaraya Kota Kinabalu. Seramai 20 kanak-kanak menerima sijil masing-masing dalam majlis convocation ini. Calon Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2023 yang akan menduduki peperiksaan mulai Selasa ini dinasihati supaya tenang menghadapi peperiksaan masing-masing. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Muhammad Arif Tun Sakaran yakin kesemua calon membuat persediaan rapi sekaligus memperoleh keputusan cemerlang. Jelas Muhammad Arif, setiap sekolah juga mengadakan beberapa program termasuk program Restu SPM bagi mempersiapkan pelajar masing-masing. Setakat ini pelajar-pelajar SPM biasa berjalan lancar di setiap sekolah dan pihak saya sendiri juga ada mengadakan beberapa program seperti Restu SPM. Kelihatan pelajar-pelajar kita juga sudah bersedia menghadapi peperiksaan SPM dan STPM yang akan datang. Beliau berkata kepada RTM selepas merasmikan Karnival Jelajah Mutiara di Sekolah Kebangsaan SK Mutiara Kota Kinabalu. Karnival yang diisi dengan pelbagai aktiviti menarik ini bertujuan mengeratkan silaturahim antara warga sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.